Oke, salam dan salam sejahtera, dan saya perlu menjawab kenyataan ceramah yang dibuat oleh Azmin Ali yang pada saya beliau memain naratif kesusahan rakyat. Jadi sebelum saya nak mengulas berkenaan dengan ceramah yang dibuat oleh Azmin Ali ini, maka jom kita tonton dulu apa dia yang Azmin Ali ini ulas tentang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini bukan persepsi, ini benda benar. Setuju atau tidak? Jangan marah pelabur. Pelabur asing ada intelligence di sini. Mereka ada duta-duta mereka di sini. Mereka ada kedutaan di sini. Mereka tahu apa yang berlaku dalam kerajaan di Putrajaya pada hari ini. Jangan salahkan saya. Jangan salahkan rakyat Selangor. Talian hayat kamu sudah hampir tiba. Kerana apa? Kerana rakyat sedang marah. Rakyat tidak puas. Kerana 7 bulan kita beri peluang kepada beliau menjadi Perdana Menteri. Sudah terlalu lama menjadi Perdana Menteri tepi. Kita bawa ke tengah, akhirnya ke belakang juga tempatnya. Jangan tafsir yang lain. Kita bagi peluang 7 bulan. Buatlah benda yang betul. Daripada video yang kita tonton ini tadi, kawan-kawan boleh lihat walaupun bersorak, Azmin Ali bergembira. Yang mana Azmin Ali cuba bermain dengan naratif rakyat susah, rakyat sedang marah, rakyat tidak puas hati. Siapa dia rakyat yang sedang susah? Siapa dia rakyat yang sedang marah? Siapa dia rakyat yang sedang tidak puas hati? Kalau cerita rakyat susah, saya rasa daripada zaman dahulu sehingga hari ini pun tetap ada rakyat susah. Kalau kita nak cerita rakyat di negara maju itu senang semuanya, tidak juga. Di Singapura ramai juga gelandangan. Maka di sini Azmin Ali cuma menggunakan naratif rakyat susah, rakyat sedang marah. Siapa rakyat yang sedang marah yang dikatakan oleh Azmin Ali? Siapa dia rakyat yang tidak berpuas hati ini? Rakyat yang sedang marah itu mungkin walaon. Rakyat yang sedang marah itu mungkin ahli politik di Barisan Perikatan Nasional yang menjadi pembangkang hari ini. Kenapa mereka marah? Kerana mereka mungkin sedang disiasat oleh SPRM. Mereka mungkin tidak mendapat jawatan dan akhirnya hari ini mereka kehilangan gaji yang begitu besar. Kuasa yang akan menyebabkan mereka boleh merompak duit rakyat. Dan akhirnya mungkin ada sebagian mereka boleh tambah bini, boleh tambah rumah, boleh tambah kereta mewah. Ini sebenarnya yang menyebabkan dia kata rakyat sedang marah. Begitu juga isu dia rakyat yang tidak berpuas hati. Rakyat sebenarnya sudah pun berpuas hati. Kerana rakyat yang mengundi semua ahli politik. Rakyat telah pun memilih Pakatan Harapan sebanyak 82 kursi. Manakala Perikatan Nasional sebanyak 74 kursi. Tetapi hari ini Perikatan Nasional yang mana kita boleh lihat satu telah pun masuk ke mahkamah. Dan akhirnya pemimpin PAS telah pun dilucutkan daripada kemenangan sebagai ahli parlimen di Kuala Terengganu. Ini jelas menunjukkan bahawa bukan rakyat marah, bukan rakyat tidak berpuas hati, bukan rakyat susah, tetapi kita boleh nampak bahawa mereka sedang ketakutan. Ini saya nak beritahu dekat Azmin Ali. Yang kedua, yang dia katakan, kita bagi peluang 7 bulan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Siapa dia yang membagi peluang kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim itu jadi Perdana Menteri? Siapa dia? Azmin Ali, Hamzah Zainuddin, Muhyiddin Yassin, Hadi Awang? Tidak. Yang bagi mandat adalah rakyat. 82 kursi kemenangan Pakatan Harapan itu adalah daripada rakyat, bukan geng-geng Perikatan Nasional. Jadi hari ini dia main naratif rakyat susah rakyat ini pembohong. Azmin tak payah nak membuat dakwah ataupun nak main naratif berkenaan dengan isu ini. Kerana ini semuanya propaganda mereka. Saya rasa hari ini rakyat tidak ada yang tidak makan pun.
Kecuali kalau rakyat itu malas ataupun tak tahulah saya nak kata apa lagi dalam Malaysia ni. Tapi isunya kalau betul rakyat susah, saya percaya di setiap daerah, di setiap kawasan, tak kira pembangkang, tak kira kerajaan, pasti ada bantuan yang kita boleh bagi kepada rakyat ini. Jangan Azmin Ali berbohong. Lepas itu dia kata isu Perdana Menteri tepi, bawa ke tengah, tetap juga ke belakang tempatnya. Ini Azmin Ali, jangan kamu cakap isu PM tepi. Kamu hari ini telah pun ditolak oleh rakyat Selangor. Bukan orang lain tolak. Rakyat Selangor di Gombak telah tolak Azmin Ali total. Maka hari ini tak payah dia nak bersuara. Apa Azmin Ali ingat boleh menang lagi dekat DUN antarabangsa? Silakan. Kita buktikan. Ataupun boleh menang kawasan di Selangor. Ataupun saya nak tengok Perikatan Nasional berjaya tak menang dekat Selangor. Azmin Ali kali ini dia kena serang Datuk Seri Anwar Ibrahim habis-habisan. Kerana ini adalah peluang terakhir beliau dalam politik. Kalau dia jadi calon di Selangor dan akhirnya dia kali ini kalah, maka peluang politik Azmin Ali total habis. Total dah habis. Kerana ahli parlimen dia dah kalah. Adun dah kalah. Jadi apa position yang dia boleh dapat? Tak ada dah. Kalau contohnya Perikatan Nasional boleh menang walaupun dia tidak bertanding, sekurang-kurangnya boleh dilantik mungkin dalam exco kerajaan, mungkin dalam bidang-bidang lain, maka itu sebab dia mati-matian sekarang ni. Jadi tak payahlah Azmin Ali nak berbohong. Nak cerita tentang isu nak bawa ke tengah, nak bawa ke belakang. Azmin Ali, kamu jangan selalu sebut tentang isu bawa ke belakang. Kamu tu video sandakan, belum selesai kes kabur kamu. Sekarang ni kes kabur kamu tu semakin terang. Jangan sampai dibawa ke depan nanti. Ini bukan saya ugut sebagai rakyat, tetapi kerajaan yang ada hari ini adalah kerajaan yang boleh kembali membongkarkan isu-isu lama. Nanti kalau isu video itu kembali jelas, kamu sendiri akan susah. Rakyat pun dah tak percaya. Azmin Ali sampai hari ini tidak menjawab pun kenyataan Haziq. Kenapa Azmin Ali berdiam? Jadi rakyat ingin tahu itu. Kalau contoh, nak menuduh Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita tengok siapa yang menuduh Datuk Seri Anwar Ibrahim sampai ke pengadilan. Isu ini sampai Datuk Seri Anwar Ibrahim dipenjarakan kerana ini isu politik. Datuk Seri Anwar Ibrahim difitnah dengan politik. Berbeza dengan Azmin Ali ini, video boleh kabur dan orang tak siasat, dan Azmin Ali tak naik turun mahkamah dalam isu ini. Azmin Ali juga, kalau kita tengok bukti-bukti dia bahawa dia ni seorang yang lidah bercabang dan boleh kita katakan sebagai pembohong, disaman isu telur. Sampai sekarang dia tak menjawab isu ini. Dia putar belit benda lain. Jadi tak payahlah Azmin Ali nak membuat porak-peranda dalam menyerang kepribadian. Kerana 7 bulan pada saya lah. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh menyelesaikan masalah yang ada dalam waktu 2 tahun ini, pun rakyat dah bergembira. Betul. Kerana kerosakan begitu parah. Hutang negara yang betul-betul kita tengok. Dalam isu hari ini, kalau kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa mungkin pelabur asing tidak nak melabur di negara ini disebabkan takut. Ini adalah kesalahan pihak pembangkang yang sepatutnya pihak pembangkang tidak bermain dengan isu-isu kerajaan tumbang dan sebagainya. Kerana benda itu tidak akan berlaku, tetapi dia menakutkan pelabur. Kerajaan tidak akan tumbang. Azmin Ali tak payahlah nak cerita, nak bagi peluang dan sebagainya. Kerajaan ni tak boleh tumbang. 6 buah negeri ni tumbang sekalipun nanti, Anwar tetap PM. Kerana kerajaan yang ada ini terdiri daripada ahli parlimen. Kalau kerajaan ini tumbang, kerajaan mana yang nak ditubuhkan? Saya yakin Barisan Kepimpinan Barisan Nasional mungkin 15 orang boleh menyokong. Tetapi saya rasa GPS kali ini tidak akan berganjak dalam isu untuk nak menjatuhkan kerajaan lagi. Kerana kalau GPS sebagai parti politik yang profesional, GPS akan melihat bahawa keistimewaan yang telah pun dibagi oleh Perdana Menteri kepada Sabah dan Sarawak ini sudah cukup jelas, lebih baik daripada semua Perdana Menteri yang ada di Malaysia ini. Jadi apa hujah Azmin Ali sekarang ni? Jadi saya percaya kerajaan ini tidak akan tumbang. Kalau GPS buat seperti itu, rakyat Sarawak akan hentam GPS di pilihan raya negeri akan datang. Maka GPS juga akan jadi sasaran. Ini bukan percaturan politik yang mudah untuk Azmin Ali nak bohong dengan rakyat. Jadi dengan siapa?
saya nak bagi tahu ya, kalau Barisan Nasional tidak menyokong 30 orang, kerajaan masih boleh didirikan karena GPS dan juga yang lain-lain. Kalau itu terjadi, tetapi saya percaya Presiden UMNO yang ada hari ini tidak akan berganjak dalam isu ini dan mereka akan kekal ke kerajaan dengan 30 orang. Kalau contohnya MIC, MCA nak keluar daripada gabungan Barisan Nasional, saya rasa pun masih tak ada masalah. Begitu juga dengan kalau kita lihat kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh pimpinan muda. Karena kita ada majoriti 2/3. Dan yang dimainkan oleh pembangkang hari ini, naratif yang dimainkan oleh mereka-mereka seperti Azmin Ali ini, yang konon kerajaan nak jatuh dan sebagainya, memang betul. Risik daripada segalanya, daripada negara luar yang sedang melihat ke negara kita ini, mereka bukan semuanya 100% tahu tentang bagaimana corak ataupun pola politik kita ni yang betul-betul mereka nak bagi tahu dekat pelabur mereka. Kerana pengalaman yang lalu telah pun terjadinya dengan isu apabila orang-orang politik ini main sentimen kaum dan agama untuk mereka tubuh ke satu kerajaan melalui pintu belakang itu. Tapi hari ini kita tidak semudah yang berlaku pada PRU ke-14 kerana kita ada RUU Anti-Lompat Party. Maka tidak mudah untuk biawak-biawak ahli politik ni yang gila dengan kuasa seperti Perikatan Nasional itu untuk membuat kerja menjatuhkan kerajaan. Ini tidak mudah. Itu yang pertamanya juga lah. Tetapi dari sisi lainnya, seandainya Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak meletak jawatan seperti mana orang tuanya Nyok itu, tidak mudah kerajaan tumbang. Ini disebabkan Perdana Menteri yang waktu itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad letak jawatan. Maka ada ruang untuk mereka rampas kerajaan. Sekarang ruang dia itu tidak mudah. Nak jadi kerajaan pula, nak pecah belahkan perkara ini. Ingat yang di Pertuan Agong tu tunggul kayu. Untuk kamu nak pergi pecah ke kerajaan, buat lagi kerajaan baru. Ingat apa? Ingat perkenan yang di Pertuan Agong begitu-begitu aja dengan kerja yang kamu orang buat ni. Jadi rakyat jangan percaya isu pelabur ini memang pelabur akan lihat kerana pelabur fobia dengan apa yang berlaku pada 2014. PRU ke-14. Maka memang pelabur akan tunggu selepas PRN ini. Dan saya yakin selepas PRN ini lonjakan ekonomi kita kembali pulih. Kerana politik sudah stop di situ. Siapa pun yang menang, siapa pun yang kalah di 6 buah negeri ini bukan isunya. Tetapi isunya untuk ekonomi terus berjalan kerana kerajaan pusat tetap dipimpin oleh pemimpin yang sama. So itu saja pencerahan saya. Jangan dengar pembohongan Azmin. Naratif yang dimainkan untuk selamatkan nyawa politiknya. Sekian, terima kasih.